Selangor FM ataupun untuk cerita pagi Selangor membawakan berkenaan tentang pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat zon tengah. Zanariah Zainal Abidin membawakan gambarannya dan sudah pastinya pertandingan Bintang P. Ramlee ini membawakan gambaran untuk kita memberikan penghargaan manifestasi kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baik, seterusnya kita juga akan bercakap tentang Akta Anti Gangguan Seksual 2021. Nasib wanita terus dibela. Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual 2021 sebagai manifestasi penting untuk kita melihat bagaimanakah perlakuan berkenaan tentang seksual harassment ataupun gangguan seksual ini boleh dihindari dan juga boleh dikuatkuasakan melalui penguatkuasaan undang-undang. Untuk kita bercakap lebih lanjut, kita bersama dengan Mona Anita Reddy, juga merupakan usahawan dan juga aktivis kemasyarakatan Go Strong Malaysia. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi, Ismail. Okey, terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih kepada pihak Go Strong untuk membawakan gambaran berkenaan tentang Akta Anti Gangguan Seksual ini. Jadi, perkara penting yang perlu kita fahami secara permulaannya, apakah antara signifikan ataupun perkara utama yang perlu diberikan perhatian dalam undang-undang berkaitan tentang anti gangguan seksual ini? Pada mulanya saya nak ucapkan tahniah kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga YB Rina Harun dalam kejayaan mereka untuk meluluskan akta ini. Ini adalah sangat penting sebab kalau kita cakap perkataan seks dia dah jadi tabu dalam masyarakat. So orang rasa macam susah nak relate, susah nak datang keluar cakap kan. Tapi dalam akta ini intipati yang paling penting adalah penubuhan tribunal. Di mana tribunal ini pengadu boleh pergi direct dekat tribunal, boleh mengadu dekat tribunal, di mana tribunal itu akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey. Kalau kita ikutkan kepada perjalanan ruang yang diberikan kepada mereka yang dikategorikan sebagai mangsa untuk mempunyai satu ruang, satu medium untuk menyuarakan aduan mereka kepada tribunal dan sebagainya. Jadi bagaimana anda melihat Akta Anti Gangguan Seksual 2021 ini memberi perlindungan juga kepada wanita, khususnya kepada mangsa yang dikategorikan dalam golongan wanita? Dekat sini saya nak buat satu adjustment sikit ya. Bila kita katakan gangguan seksual, bukan sahaja wanita. Lelaki juga go through gangguan seksual, right? So bila kita memaparkan ataupun mengetengahkan isu-isu sebegini dekat masyarakat, dan kita kuatkan lagi semangat mereka untuk keluar, untuk beranikan diri mereka lagi untuk datang dan mengadu. Ini jangan simpan saja, sebab apa yang kita tak faham di sini bila seseorang itu diganggu secara seksual, kalau kita tidak handle situasi tersebut, ini akan menjurus kepada kesihatan mental mereka. So kemurungan kesihatan mental. And then recently baru-baru juga saya dapat berita di mana ada juga yang commit suicide. Apa sebagai kerajaan, bagaimana kita nak bantu mereka? Ini adalah satu langkah yang positif lah, langkah yang ke arah progression, progresif. Kebiasaannya kalau kita tahu kan, berkaitan tentang gangguan seksual ini boleh berlaku secara lisan, secara verbal, secara gesture, perlakuan, malah lirikan mata juga boleh menterjemahkan gangguan seksual itu boleh berlaku ataupun kecenderungan untuk berlaku. Sepanjang pengalaman anda, bagaimana anda melihat gangguan seksual bukan sahaja di Malaysia tetapi di tempat-tempat yang spesifik seperti di tempat kerja ataupun di tempat-tempat awam, di public transportation, semakin menggusarkan, semakin merisaukan dan juga semakin banyak berlaku dalam kalangan mereka yang dikategorikan sebagai mudah terdedah sebagai mangsa. Penat kan? Penat kita cakap pasal orang pandang kita macam ni ke, orang sentuh kita dengan cara yang tak elok, Memang penat kita nak komplain. Tapi sekarang ni bukan setakat itu sahaja. Apa yang Ismail cakapkan tadi, bukan setakat itu sahaja. Sekarang dah jadi online pun, online harassment, online sexual harassment. Itu yang kita harus pandang serius lagi. Sebab benda ni dia boleh fitnahkan, mengaibkan orang macam tu je. So apa yang kita nak lakukan? So this is again I would say first step towards the right direction. Banyak lagi. Bila anda cakap tentang secara dalam talian itu, kita selalu melihat pelaporan tentang penulisan, komen-komen di laman sosial kita yang menjerumus kepada menyentuh tentang tubuh badan, menyentuh tentang fizikal tubuh badan dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat ataupun pengguna media sosial melihat perkara ini kebiasaan. Tapi dalam gangguan seksual, ia difahamkan sebagai satu jenayah ataupun pelakuan jenayah. Jadi bagaimana anda melihat perkara ini semakin parah dan perlu ada satu tindakan drastik yang perlu diambil?
Memang kita perlu ada satu tindakan yang drastik. Sebab apa? Sekiranya kita terlepas pandang perkara ini, ini akan jadi satu masalah kemasyarakatan yang sangat-sangat serius. Di mana, okeylah, saya bagi satu example. Sekiranya kita tidak membendung gejala ataupun kegiatan sebegini, apa akan jadi kepada mangsa? Kalau mangsa tak ada tempat yang dia nak pergi ataupun nak mengadu, kalau kita tidak championkan the rights for the mangsa, macam mana mangsa nak keluar daripada situasi tersebut? Padahal dia adalah mangsa. She's a victim or he's a victim. The victim need to be protected at any law. Right? Tapi dekat Malaysia ni, kadang-kadang kita keluar cakap, victim pula kena jadi troll. Betul. Mereka trollkan victim. So that is not the way. Kita kena bagi kekuatan kepada mereka. And lagi satu ya, bila orang komplain ke ada apa-apa isu yang keluar macam ni, jangan social media dengan public, jangan jadi judge. Don't become judge. Because when you become judge, bila anda jadi hakim social media, benda tu akan jadi lagi teruk lagi. Sebab mungkin tak pernah berlaku. Mungkin pernah berlaku. Mungkin hasad dengki. Mungkin it is just the way people are carrying themselves. You know, this is a very delicate situation. Saya teringat mungkin dalam beberapa hari ini seorang selebriti juga pernah dikacau ataupun dikacau ganggu dengan menyentuh tentang lehernya. Ada juga seorang atlet lelaki, atlet angkat berat juga telah disentuh tentang fizikal tubuh badannya. Walaupun lelaki, ia juga boleh termaktub dalam jenayah ataupun pelakuan gangguan seksual. Jadi anda mewakili Go Strong, apa yang dilakukan ataupun yang senantiasa digerakkan oleh Go Strong untuk memastikan agar pelakuan-pelakuan dan juga tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan menyalahi moral seperti ini boleh dielakkan bermula dengan pendidikan dari awal? Kesedaran masyarakat. Social awareness. That's the key. Kalau kita tidak, seperti saya cakapkan tadi, bila kita cakap certain words, perkataan kan, dah jadi tabu. Oh, jangan cakap. Oh, kita tak boleh nak bincang pasal benda tu. We have to break free from that. Kita kena pecah, and we have to, tak boleh dah macam tu. Sekarang ini dah dunia global. Semua dah tertera dekat televisyen, semua dah dekat internet, semua dekat semua tempat. So jangan nak hide, jangan tak nak cakap pasal benda tu, tapi social awareness ataupun kesedaran kemasyarakatan itu sangat-sangat penting. Kita harus go out there, kita harus preach, kita harus cakap dengan mereka, this is the right way of handling. And let's start with secondary school student. Because kalau nak cakap budak primary, mereka masih kanak-kanak lagi. Tapi secondary, mereka dah ada kematangan mereka. So kita kena start daripada sekarang. Kalau kita nak ubah satu generasi, pendidikan itu adalah sangat-sangat penting. So let's start with the secondary school students and then take it to university, ubah pemikiran. Bukan senang ya, tapi boleh dilakukan. Apabila anda bercerita tentang pendidikan awal daripada secondary schools ataupun daripada pendidikan anak-anak ini yang boleh dibentuk, kita melihat sudah menjadi tabu untuk berbicara tentang isu-isu seksual dalam kalangan masyarakat Timur, digambarkan sebagai satu perkara yang tidak boleh dilakukan, yang satu perkara yang sangat memalukan. Tapi bukankah ini masanya untuk kita bersikap terbuka dalam membicarakan berkenaan menghormati tubuh badan, fizikal tubuh badan, memahami tentang apakah itu gangguan seksual, memahami tentang perlakuan yang tidak menghormati jantina ataupun gender yang sebaliknya. Jadi apakah anda bersetuju supaya kita lebih terbuka dalam membincangkan isu-isu supaya melahirkan masyarakat yang boleh beradab dan lebih menghormati yang tersebut? Kalau kita nak jadi satu negara yang progresif, kalau kita nak jadi satu negara yang maju dengan tahap kemajuan yang di mana ekonomi pun boleh berkembang, kita kena ada mentaliti terbuka. Disebabkan perkara-perkara kecil-kecil sebegini, dia boleh mengganggu gugat pemikiran kita, mengganggu gugat pertumbuhan negara collectively dalam bidang ekonomi juga. Bukan nak cakap, mana ada kaitannya? Ada, banyak kaitan. Sekiranya kita bagi kekuatan kepada wanita, you go out and you handle it, kita support you. Kalau you ada go through sexual harassment sebegini, kita pasti akan tolong you, ataupun bagi mereka jalan di mana mereka boleh meningkatkan lagi diri mereka. Ini akan membantu lagi pertumbuhan ekonomi negara kita, betul tak? Kalau kita bagi mereka sokongan kepada mereka, you go out and you work. Kadang-kadang mereka takut nak pergi kerja juga sebab dah kena ada sexual harassment, dah ada mental trauma tu, tak nak dah. Tak nak pergi dah.
Ini bukan sahaja satu perkara yang kita nak pandang, oh, untuk wanita je. Tak. This is a collective matter. Betul. Kita kena ada pemikiran yang terbuka, handle problem ni daripada roots. Ya. Daripada akarnya sendiri. Kalau ada benda yang kita tak nak cakap ataupun kita nak tutup-tutup, tak guna juga. So apa gunanya kita come out dengan akta sebegini? Betul tak? Ya. Ia memerlukan sokongan daripada masyarakat juga untuk ke depan dan menyuarakan isu ini. Kebanyakan mangsa ataupun mereka yang pernah menjadi mangsa takut, malu untuk bersuara ataupun untuk melaporkan. Mungkin ia melibatkan majikan, melibatkan rakan sekerja, melibatkan saudara mara ataupun melibatkan sahabat mereka sendiri. Jadi bagaimana untuk mengajak mereka yang pernah menjadi mangsa ataupun sedang menjadi mangsa supaya tampil ke hadapan, tidak malu dalam membawa dan juga menceritakan masalah dan juga situasi yang sedang dialami. Selalunya kenapa mangsa malu? Sebab social stigma. Okey. Sebab kalau sekiranya dia bagi tahu dekat orang cara bagaimana masyarakat anda akan pandang mereka. Disebabkan benda itulah selalunya mangsa malu. Ya. Kalau kita memberikan mereka satu assurance that you will not be trolled. Walaupun benda ni di luar jangkaan kita, ya, di mana kita tak boleh nak kontrol masyarakat sepenuh-penuhnya, tetapi okey, kalau kita boleh buat satu kesedaran masyarakat, kempen kesedaran masyarakat, di mana kita harus menyokong ataupun memberi laluan kepada wanita-wanita ataupun golongan lelaki yang pernah go through sexual harassment, maka benda ni boleh tukar dan mereka akan keluar lagi, akan mengetengahkan lagi pendapat mereka. Ya, betul. Bagi pandangan peribadi anda sendiri, apakah dengan undang-undang sahaja mencukupi untuk kita mengawal, mencegah dan juga untuk memastikan perkara ini tidak lagi berlaku lagi? Secara jujurnya, undang-undang apa jua, implementation is the key. Okey. Kita kena implement dulu undang-undang tersebut. Okey. Sebab saya pun datang daripada jurusan undang-undang. So tentang saya faham benda ni kan. So bila kita dah implement undang-undang tersebut, baru kita akan tahu how efektif undang-undang tersebut. Kita tak tahu lagi. Kita baru daripada akta nak masuk ke undang-undang kan. So what is the process of implementation? That is the key. Kalau implementation adalah bagus, as along the way kita kena baik pulih. Betul. Tetapi implementation kita yang bagus tu pasti boleh menangani masalah-masalah sebegini. Okey, undang-undang itu akan sentiasa evolve ataupun berevolusi dengan bagaimana penerimaan masyarakat dan juga bagaimana masyarakat bertindak terhadap undang-undang itu. Terima kasih kepada Murna Anita Reddy. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Satu perkongsian yang sangat baik. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi. Terima kasih dan juga terus saja mendokong aspirasi dalam aktiviti kemasyarakatan bersama dengan Go Strong Malaysia. Terima kasih Murna. Okey, kita nak berjeda seketika dan kita akan memberikan laluan. Sudah pastinya dalam kita menyambut sambutan Bulan Kebangsaan dan juga menyemarakkan semangat patriotik ini, kita akan membawa berkenaan tentang keluarga Malaysia Teguh Bersama, dan sudah pastinya pelaburan ini akan disediakan oleh Rufina untuk membawakan berkenaan tentang semangat patriotik dalam kalangan belia, bagaimana kita menterjemahkan keluarga Malaysia dalam semangat Hari Kebangsaan dan juga semangat patriotik. Jom sama-sama kita saksikan.